A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur ya. Alhamdulillah, Puan Nur Adila, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sihat ya. Saya juga harap semua penonton pagi ni sihat ya. Hari ni hari Sabtu, kita berhujung minggu di rumah ya. Saya harap semua dah settle ya, dah makan pagi bersama keluarga. Mungkin yang ada berjogging pagi ni ya. Jadi pagi ni seperti mana yang saya janji semalam, saya akan membincangkan satu topik yang saya tak pernah sentuh, tak pernah cakap sebelum ni di live Facebook. Sebab topik ni kurang popular sedikit ya, kurang popular. Kebanyakan topik popular ni orang tanya pasal sakit lutut ya, sakit lutut, sakit kebas tangan ya, kencing manis, sakit pinggang, slip disc. Itu topik-topik yang biasalah. Topik-topik pasal kanak-kanak ni kurang sikit dibicarakan ya, kurang sikit dibicarakan. Saya sudah pernah tulis topik sebenarnya berkenaan kepatahan dalam kanak-kanak dalam saya punya website ya. Jadi insyaAllah lepas ni, mungkin di penghujung sesi ni saya akan cuba kongsikan website tu. Lepas ni boleh baca balik ya. Jadi untuk pagi ni, topik berkenaan kecederaan atau kepatahan pada kanak-kanak ni saya nak cerita sebab apa? Sebab kita sekarang dalam sesi PKPP ya, kita punya pemulihan ya, fasa pemulihan sempena COVID-19 kita ni ya. Jadi apa yang berlaku selain daripada pelajar-pelajar yang ambil peperiksaan tingkatan 5, tingkatan 6 yang masuk ke universiti atau sambung persekolahan mereka, ramai lagi anak-anak kita kat rumah ya, ramai lagi anak-anak kita yang di rumah ya, yang bersekolah rendah ada di rumah lagi ya, yang mungkin yang tak hantar, yang belum pergi ke nursery pun ada kat rumah. Jadi ibu bapa pula sekarang dah mula bekerja ya. Jadi kanak-kanak kita ni, anak-anak kita ni bermain kat rumah ya. Bila bermain di rumah memang ada risiko kecederaan berlaku ya. Jadi apakah kecederaan yang biasa berlaku? Kadang-kadang anak kita ni dia main sama dia main belakang lansir, main bertumbuk-tumbuk, menggomol apa semua tu, bertinju ke, bergusti ke, dia senang cedera senang berlaku. Macam-macam cerita kalau nak jadi cedera ni macam-macam boleh berlaku. Jadi kalau contohnya kalau di hospital ni tiap-tiap minggu mesti ada kepatahan yang berlaku. Mesti ada kepatahan ni, belum cerita pasal anak-anak kita yang berusia mungkin dalam belasan tahun ya. 11 tahun, 12 tahun. Jalan-jalan dekat belakang hospital ni pun ramai. Yang bawa motor pun dah ada. Sebenarnya 11 tahun, 12 tahun bawa motor dah. Bawa motosikal. Helmet pun tak pakai ya. So ni saya harap benda yang kita boleh ubah ya. Benda yang kita boleh ubah ni, cara hidup yang kita boleh ubah. Kalau kita boleh hidup dengan norma baru kerana COVID ni, sebenarnya pasal cara hidup, pasal bawa motor ni, anak-anak kita, orang dewasa sekalipun, kadang-kadang staf hospital pun tak pakai helmet ya. Jadi benda ni kita boleh ubah. Kalau kita boleh ubah, menjaga jarak, penjarakan sosial 1 meter, kita boleh basuh tangan, kita boleh pakai mask ya. Maksudnya semua ni kalau kita nak, kita boleh ubah. Kita boleh ubah ya. Jadi apa contoh kecederaan yang saya nak sentuh berkenaan kepatahan atau kecederaan pada kanak-kanak. So kita akan bincang satu, jenis kepatahan yang biasa berlaku. Yang kedua ialah saya nak cerita berkenaan proses penyembuhan dia. Proses penyembuhan ya, sama atau tidak dengan orang dewasa. Kalau kanak-kanak contohnya baby baru lahir, sama tak dengan anak yang berusia 6 tahun? Sama tak dengan orang dewasa yang berusia 26 tahun contohnya? Sama tak dengan orang yang sudah berusia 56 tahun ya, atau 86 tahun? Sama ke tak sama? Jadi ini macam ya, insyaAllah jadi maklumat tambahan buat anda ya, maklumat tambahan buat anda. Okey, yang pertama, saya rasa kita mulakan dengan baby dulu. Baby, apa kepatahan yang kecederaan yang biasa berlaku kepada baby? Siapa tahu kat sini? Pernah dengar tak? Ya. Saya baru ni ada dipanggil untuk sesi bersama keluarga, kita panggil family conference ya. Kadang-kadang berlaku ya kecederaan semasa lahir. Kecederaan semasa lahir yang boleh berlaku contohnya ialah
kepatahan tulang selangka, ya, kepatahan tulang selangka. Kalau contohnya apa yang berlaku ialah kalau bayi terlampau besar, ya, bayi terlampau besar, tu masa nak keluar tu mungkin tersangkut, ya, tersangkut dan boleh patah tulang selangka ni, ya. Dan yang apa saya diberitahu semasa sesi kaunseling tu tersebut juga, masa sesi bersama ibu bapa, jika bayi anda keluar terlalu cepat juga, ya, proses kelahiran tu terlalu cepat pun boleh menyebabkan kecederaan ataupun kepatahan pada tulang ni, kerana dia bayi tak sempat berpusing mengikut laluan dia, ya. Ini yang diceritakan oleh pakar sakit puan lah semasa sesi tersebut, ya. Jadi kepatahan tulang selangka, dan satu lagi kecederaan yang biasa berlaku semasa kelahiran, apa dia? Ya, kita panggil brachial plexus injury. Brachial plexus injury ni maksudnya bila kepala sangkut tu, dia tertarik, ya, tertarik saraf di tengkuk ni, dan selepas tu kita akan tengok dia punya pergerakan bahu ni akan kurang, ya. Pergerakan bahu akan kurang, dia akan lemah, ya. Kadang-kadang lemah daripada bahu sampai ke hujung jari. Ada juga kes yang mana dia lemah cuma bahu saja, ya. Ada yang lemah jari saja. Jadi yang ni kita kena check. So bila dipanggil oleh pakar kanak-kanak bahagian tulang, ya, bahagian ortopedik akan datang ke sana, akan tengok bayi anda, tengok apa yang kena sebenarnya, ya. Sama ada kes juga yang kecederaan saraf tapi tulang tak patah pun ada, sebab kesan tertarik saja, ya. So ada juga yang masa lahir dia lahir songsang, ya, lahir songsang, jadi tangan ke atas macam ni, keluar kaki dulu, pun boleh cedera saraf, ya, pun boleh cedera pada saraf. Jadi ini dua perkara. Satu, pada bayi, ya, kita mula dengan bayi dulu. Satu, kecederaan tulang selangka. Yang kedua, kecederaan pada saraf kat tengkuk, ya, brachial plexus injury kita panggil, ya. So boleh sembuh ke tak boleh sembuh ni? Okey. Jadi kalau kepatahan tulang selangka, majority case insya-Allah akan sembuh, ya, akan sembuh. Tempoh nanti kita akan cerita sekejap lagi. Dia akan sembuh, dan biasanya selepas bayi ini membesar, ya, anak anda membesar, sebenarnya tak nampak pun kesan kepatahan tu, ya. Sebab apa? Sebab tulang kanak-kanak ni ada satu sifat, ya, ada satu sifat property dia yang kita nanti saya akan ceritakan, ya, apa sifat tulang kanak-kanak. Okey, apa sifat tulang kanak-kanak, ya. Terima kasih, ya, buat semua yang baru menghadiri sesi live Facebook ni. Okey. Cik Yasmin, Cik Yasmin, terima kasih kerana tengok, ya. Dr. Zuraimi pun terima kasih datang hadir sesi ni. Okey, apa kepatahan yang seterusnya selepas selepas anak anda semakin membesar, ya, kepatahan tulang selangka, kecederaan saraf pada tengkuk, selepas besar sedikit, ya, selepas besar sedikit, anda dukung anak anda, ya. Ada ibu bapa yang pegang tangan, ya, pegang tangan, hayun, pusing, ya, pusing, seronok main dengan anak kan, angkat, pusing. So itu satu isu, kadang-kadang boleh berlaku satu kecederaan pada siku, ya. Siku kita panggil pulled elbow maksudnya tertarik, ya. Di siku ni, tulang kita panggil tulang radius, ya. Tulang dekat siku ni ada satu kepala tulang ni boleh terkeluar. Dia boleh terkeluar daripada sendi dia. So ni sebenarnya mungkin tidak diberitahu lah, ya, atau tidak diajar, ya. Jadi saya ingin ingatkan di sini, kalau boleh elakkan pegang tangan dan pusing, ya. Hayun anak anda kiri kanan, ya. Saya tahu anda seronok dengan anak, saya pun seronok ada anak sendiri, ya. Masing-masing yang ada anak memang seronok main dengan anak, ya. Tapi kena sentiasa beringat, ya. Kecederaan pulled elbow, sendi siku tercabut tu boleh berlaku, pernah berlaku, ya. Dan banyak juga saya lihat di yang datang ke hospital. Jadi kita kena, bila berlaku macam tu, kita kena masukkan balik sendi tu, ya. Kena masukkan balik, dia ada maneuver dia, ada cara dia untuk masukkan sendi tu balik ke dalam soket dia. Dan kita kena pasang, biasa pakai semin untuk sementara, ya. Biasa antara 3 ke 4 minggu macam tu, sehingga sendi tu kembali sembuh, ya. Lepas tu kena buat physiotherapy exercise. Okey, so kita dah sebut 3. Masa bayi ada kecederaan tulang selangka, kecederaan saraf tengkuk, dan yang ketiga pulled elbow ketika anak anda membesar sedikit, ya. Membesar mungkin dalam 4 ke 5 tahun macam tu. Okey, apa jadi anda anda semakin membesar lagi, makin besar lagi, 5-6 tahun, darjah 1, anak anda ni main kat taman permainan, ya. Main taman permainan, main gelonsor, main kita panggil apa, monkey bar, ya. Manjat, pergi dekat restoran makanan segera, panjat-panjat. Apa yang boleh berlaku? Apa yang biasa berlaku? Dia jatuh,
ya. Anak anda boleh jatuh. Kejatuhan ni bukannya saya nak bagi tahu tak boleh main, ya. Cuma kena beringat, dan sebelum pergi main tu sentiasa ingatkan anda, ya, baca bismillah dulu, ya. Hati-hati, jangan main, ya, jangan bertolak-tolak, ya. Kena sentiasa beringat, ya. Dan anda kena tahu apa yang boleh terjadi. Okey, kalau anak anda jatuh, panggil jatuh tangan ke depan, ya. Kita panggil fall on outstretched hand, ya. Fush, ya. Fall on outstretched hand, ya. Maksudnya dia boleh, biasa kepatahan yang paling kerap berlaku ialah kepatahan di siku juga, tulang lengan, ya, bahagian hujung. So kita panggil supracondylar humerus fracture. Yang ni hampir setiap minggu ada. Kadang-kadang 2 seminggu mesti ada ke hospital, mesti ada masuk, mesti masuk. Ada saja patah macam ni. So ni kepatahan yang paling kerap berlaku. Yang saya nak ingatkan anda, tolong bawa ke hospital. Sebab kepatahan macam ni kita kena x-ray, kita kena tengok dulu kepatahan dia tu berapa, macam mana teruknya, ya. Ada yang bengkak, ya, sebab dia bila patah dia berlaku kepatahan, berlaku pendarahan dekat dalam, ya. Darah ni kita tak nampak dekat dalam. So bila berlaku kepatahan, ya, bila bengkak sangat, kadang-kadang boleh menekan saraf, ya. Tulang yang patah pun boleh mencederakan saraf. So ada 3 saraf utama dekat siku yang boleh cedera. So nanti yang ni kita kena periksa, kita kena tengok, baru kita tahu, ya. So tolong bawa ke hospital, jangan pergi urut. Tolong jangan pergi urut, ya. Urut kadang-kadang lagi bahaya, boleh bengkak, ya. Kadang-kadang boleh jadi kita panggil keadaan compartment syndrome, kita panggil. Dia boleh bengkak sampai merah, jangkitan kuman boleh berlaku, salur darah boleh blok, ya. Boleh tangan boleh cedera saraf. Jadi benda macam ni saya harap, saya tahu, bila anak anda patah atau anda patah sekalipun, banyak pandangan kat luar ni, saudara mara, ya, mak saudara, pak saudara, nenek saudara, cucu saudara, semua suruh, oh saya dengar ada ni, seorang ni bagus ni, boleh urut, ya. Seorang ni pandai. Oh, kalau urut dia memang bagus, memang baik. Jadi memang banyak automatik orang akan telefon bagi pandangan, semua nak tolong ni, niat baik. Tapi pesan saya, ke hospital dulu. Apa-apa pun ke hospital dulu, ya. Dengar cakap doktor dulu. Jangan terus pergi ke rawatan alternatif ataupun tradisional ni. Saya tak nak anda menyesal kemudian hari, ya. Anda mungkin kata, oh pandailah doktor cakap. Betul. Sebab saya dah tengok banyak dah. Oh yang baik tak cerita. Yang baik ke hospital beratus-ratus, beribu-ribu tak cerita kat anda, ya. Yang menceritanya banyak benda yang viral lah, yang tak, macam-macam lah masalah. Yang tak sembuh di tradisional ni tak cerita pula kat orang, dia senyap dia je, ya. Tahu-tahu datang hospital minta tolong, nak luruskan balik, nak bengkok, nak betulkan balik pendek semua tu, ya. Jadi saya pesan kat anda, saya dah sampaikan ni, ya. Jangan kata nanti tak ada doktor yang menyampaikan pula, ya. Okey, sebab apa? Ada kepatahan, contoh, ya. Sebelum tu saya cerita pasal kecederaan kalau selepas berusia ni dulu, ya, 12 hingga 16 tahun atau 18 tahun, ya. Banyak kecederaan yang melibatkan kepatahan tulang paha atau tulang betis, ya, tulang tangan. Sebab apa? Jatuh motor, ya, Jadi ini satu benda yang saya rasa kita patut ubah, ya. Satu kerugian kepada human resource kita, kepada tenaga muda kita. Anda tak kesian ke anak anda? Dia seronok bawa motor. Sebenarnya tanggungjawab mak ayah untuk ingatkan anak-anak ni, ya. Anda tak boleh salahkan anak, kita yang bertanggungjawab, ya. Anak bila dia dah, tanggungjawab kita untuk mendidik mereka daripada kecil, ya. Kalau anda kata mereka tak dengar cakap, ya, umur 12-14 tahun dah tak dengar cakap anda, ya, bawa keluar motor, senyap-senyap bawa ambil kunci ke motor, ya, keluar. So salah siapa tu? Salah siapa tu? Ya. Jadi tanggungjawab kita, Dekat ICU ada yang mata je celik, ada pendarahan dalam otak, ya, kaki patah, umur baru berapa belas tahun, ya, 14 tahun, 15 tahun. Apa guna? Ya, jadi mayat hidup. Sampai kita tak tahu umur dia, ya. Anda kena jaga anak anda ni, yang anda sayang ni, anda besarkan daripada lahir. Umur 14 tahun dah accident, dah jadi mata je buka, tak kenal orang dah sampai dia meninggal. Jadi kena ingatkan perkara macam ni, ya, tuan-tuan perempuan. Jangan
menyesal, ya, kita panggil menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Jadi benda macam ni tuan-tuan perempuan, saya harap kita ambil cakna, ya. Jadi kepatahan tadi, kecederaan sukan pula, ya. Kecederaan sukan yang biasa berlaku, orang anak-anak kita ni suka main, ya, main bola sepak, main futsal kan, badminton, volleyball, takraw, macam-macam, ya. Jadi semasa bermain ni pastikan anak-anak kita ni ada pakai kasut yang sesuai, ya, pakai kasut yang sesuai. Ada juga permainan yang boleh pakai, kita panggil brace, ataupun ankle guard, ya, knee guard, alat sokongan sendi, ya, sebab boleh, ya, kalau sukan ni bagus, ya, tapi kadang-kadang masa bermain tu boleh cedera. So anda boleh dapat kecederaan ligamen, ya. Biasa patah pun boleh, tapi jarang, tapi boleh dapat, ya, boleh dapat. Jadi yang kita kena elakkan ialah, kalau kita boleh elak, sebelum main tu kena baca bismillah dulu, ya. InsyaAllah kita doa kat Allah, minta semua selamat, tak ada cedera apa-apa, minta Allah lindung. Tapi kita kena ambil semua langkah, ya, semua langkah yang perlu, ya. Pakai kasut yang sesuai, pakai alat sokongan sendi, ya, knee guard, ankle guard, semua tu, dan doa insyaAllah main elok, insyaAllah tak cedera. Tapi kalau ada kecederaan yang biasa berlaku ialah kecederaan ligamen, ya. Kalau di buku lali, satu ligamen yang kerap berlaku kita panggil ATFL, anterior talofibular ligament, yang tu kerap berlaku, ya, banyak berlaku. Boleh dirawat, ya, insyaAllah, ya. Kalau di YouTube pula, macam saya dah pernah share sebelum ni lah, minggu lepas pun saya ada share satu video di YouTube saya, ataupun di Facebook saya pun ada berkenaan ACL, anterior cruciate ligament injury. Yang ni panjang cerita. Kalau nak cerita dari segi saya baru cerita dari segi sejarah dia, saya belum cerita dari segi pemeriksaan, pembedahan dia, ya, rawatan, dari segi kos, ya, dari segi kos, pemulihan, banyak benda. So kalau nak cerita panjang, ya, jadi hari ni kita fokus bahagian kanak-kanak saja. Okey, apa beza tulang kanak-kanak dengan tulang orang dewasa? Apa beza tulang kanak-kanak dengan tulang orang dewasa? So saya pusing balik, kalau baby yang patah pada usia 2 hari atau pada masa lahir, adakah berapa lama tulang selangka ni nak baik? Anda rasa berapa lama nak baik? Seminggu, sebulan, setahun? Jadi kita, anda mungkin tahu, anda mungkin tak tahu, Jadi saya nak share hari ni, kalau kita berusia, kecederaan tu berlaku masa kita lagi kecil, jadi kalau contoh tulang selangka patah masa lahir, lagi baik dia punya outcome, dia punya hasil dia, berbanding kita patah tulang selangka semasa berusia contohnya 6 tahun, main bola, jatuh 6 tahun, ataupun jatuh motor contohnya usia 16 tahun. So masa lahir patah tulang selangka dengan umur 6 tahun, dengan umur 16 tahun, ataupun anda dah berusia 60 tahun, jatuh bilik air contohnya, patah tulang selangka, terantuk kena pintu, patah juga tulang selangka. Jadi beza. Kalau kanak-kanak, bayi contohnya, umur baru lahir, kalau patah tulang selangka ni, dalam seminggu pun, ya, dia insyaAllah dia dah melekat dah, tulang baru dah tumbuh seminggu, ya. Kadang-kadang 5 hari pun dah melekat, ya. Kalau kita buat X-ray dalam seminggu 2 minggu tu dah nampak dalam X-ray dah tulang baru tu, ya, dah tumbuh. Jarang sangat dia beralih, dia tak beralih biasanya, ya. Apa yang istimewa tulang bayi, atau tulang kanak-kanak ni, dia ada satu lapisan kita panggil periosteum, ya. Periosteum, satu lapisan tisu di sekeliling tulang, kita panggil periosteum, yang tebal, ya. So dia ada banyak bekalan darah kat situ. Banding kita orang dewasa ni, periosteum kita nipis. Yang ni sebenarnya houseman pun boleh dengar, ni doktor pun boleh dengar. Kadang mungkin dah tak ingat, ya, belajar dekat sekolah dulu, sekolah perubatan dulu. So ini amat penting, ya. So yang membezakan antara tulang kanak-kanak dengan tulang orang dewasa, ada beberapa sifat dia. Satu, dia ada lapisan luar, kita panggil periosteum, yang tebal, ya. So maksudnya kebakalan darah dia bagus. So dia boleh sembuh dengan baik, dengan cepat, ya. Dia boleh sembuh dengan cepat. So apa yang saya pesan dekat mak ayah, kalau yang tulang selangka yang patah umur masa bayi ni, kalau dia dah katakan sebulan kepatahan tu, nanti mak ayah dia akan perasan ada bonggol dekat tulang selangka ni, ya.
Jangan terkejut, kenapa biji pula ni, nanah ke apa ni, macam tu So sebenarnya ni ialah tulang baru yang tumbuh. Tulang baru rasa dia macam timbul tapi lama kelamaan ada sifat baik tulang kanak-kanak bayi ni, apa lagi dia panggil remodeling. So tulang ni boleh bentuk balik, dia bentuk balik kalau contohnya dia duduk macam ni sekalipun, selepas tulang tu bercantum, nanti dia akan bentuk, dia akan jadi elok balik, lurus balik So remodeling kita panggil, dia proses pembentukan semula tulang. So ini pada kanak-kanak saja yang cantik ni. Orang dewasa dia ada remodeling tapi terbatas terbatas, tak sama macam kanak-kanak sebab dia punya periosteum tu dah nipis tak bagus sifat dia, kurang sikit. Okey, apa lagi keistimewaan tulang kanak-kanak? Tulang kanak-kanak dia cepat sembuh macam saya cakap tadi. Orang kalau kita berusia semakin berusia lagi lambat sembuh. Sebab apa yang kalau orang dewasa, apa beza dia? Orang dewasa umur 20 tahun, 30 tahun dah mula kadang-kadang umur 16 tahun dah isap okok contohnya. 12 tahun dah isap okok. Sebaik saja anda isap okok, salur darah tu terus peredaran darah terus kurang. So proses penyembuhan akan perlahan, macam-macam akan perlahan lah macam-macam masalah akan berlaku, anda je tak sedar. Sonok je So peredaran darah akan kurang, paru-paru anda pun akan makin bermasalah, anda tak sedar, anda isap rokok je Tapi pesan saya kat sini, kalau boleh berhenti berhenti isap rokok berhenti isap rokok. Yang kedua, sebab apa? Sebab kita semakin berusia mula datang penyakit kencing manis contoh. Kau kencing manis boleh mengganggu proses penyembuhan sebab apa? Dia juga ganggu peredaran darah juga. Sistem immunity kita, ketahanan badan pun semakin kurang. So ni kencing manis pun, kalau anda ada kencing manis, jaga paras gula dalam darah. Jaga paras gula dalam darah supaya sentiasa terkawal untuk elak komplikasi So ni antara perkara yang berbeza antara orang dewasa dengan kanak-kanak Apa lagi beza dia? Banyak kan beza kan. Jadi sifat kanak-kanak lagi, tulang dia ada growth plate, kita panggil growth plate terima kasih Puan Nora baguslah ikut, insyaAllah harap bermanfaat lah Jadi kalau tulang kanak-kanak juga ada satu tempat kita panggil growth plate. Growth plate ni apa? Growth plate ni tempat tulang meninggi, menumbuh. Jadi itu yang menjadikan kita boleh meninggi. Itu yang membolehkan kita meninggi. So setiap sendi kita, sama ada di hujung peha pangkal peha, tulang betis bahagian atas, dan tulang keting bahagian bawah ni, buku lali, semua tu dia ada tempat penumbuhan tulang, kita panggil growth plate. So growth plate ni tuan-tuan puan-puan, dia istimewa kerana kalau berlaku kepatahan pada growth plate ni, kalau kita tak betulkan kepatahan tu elok-elok, nanti tulang kita dicantum. Dia akan cantum juga. Yang ni satu perkara yang selalu orang salah faham Tulang kita mesti dia akan cantum juga Cuma bagaimana proses percantuman tu berlaku. Kadang-kadang dia cantum bengkok So nanti bila katakan tulang anak anda berlaku dekat kepatahan pada tulang tempat penumbuhan tulang ni, kalau dia cantum bengkok, nanti kaki anak anda akan bengkok atau tangan anak anda akan bengkok. Nanti dia tumbuh sengit. Nanti macam kongkang jalan nanti. So sebelah elok, sebelah lutut lagi macam kongkang. Nak macam tu? Tak nak kan? Jadi kalau tak nak, saya minta kalau berlaku kecederaan, ke hospital dulu, kita x-ray dulu, doktor akan cerita dulu apa sebenarnya berlaku, kepatahan macam mana. Kita akan tunjukkan kepada anda, kita akan tunjuk x-ray pada anda, kita akan bincang dengan anda dulu Sebab jangan senang-senang terus buat keputusan sendiri dengan nasihat daripada jiran sebelah rumah, terus pergi berubat kampung Tolong tolong, saya tak nak berlaku lagi. Kita dah tahun 2020 ni kita dah tahun 2020 ni masih buat keputusan macam tu. Kadang-kadang yang pergi berubat tradisional ni bukannya nenek ke datuk ke, kadang-kadang yang profesional pun sama, ke lawyer ke engineer ke cikgu ke, sama saja sama saja, tak ada beza pun Saya ingatkan dah moden ni kita terus ke hospital, tak ada, pergi ni juga sama je. Kadang-kadang orang asli lagi bagus orang asal lagi bagus, dia orang lagi datang ke hospital, tahu tak? Pelik, terbalik kod dunia ni jadi ingat pesan saya. Okey, seterusnya pasal kepatahan tadi
saya cakap tadi, walau bagaimana tulang kanak-kanak ni, apa kita buat pun dia akan cantum. Ya, contohnya patah tulang paha, jatuh motor ni contohnya. Awak ingat kita masuk besi tu untuk mencantumkan tulang? Tidak, ya. Sebab apa doktor masuk besi atau implan, ya? Sebab apa? Adakah nak cantumkan tulang? Bukan, tu kadang-kadang salah faham. Kita masukkan besi supaya nak pastikan tulang yang patah tu dia duduk keadaan yang betul, supaya tulang tu bercantum dalam keadaan yang betul. Kau dah cantum nanti, biasakan kanak-kanak kita akan buang balik besi tu. Ya, kita kena buang balik besi tu sebab tulang masih membesar dan memanjang, ya. Jadi kalau tuan-tuan risau pasal besi semua tu, takut besi ni tak apalah, implan kita boleh buang balik. Kita nak pastikan patah tu cantum elok dulu. Ni masa depan anak kita, faham kan? Jadi tolong fikir pasal masa depan anak anda, ya. Anda rasa anda dah buat terbaik dah, tak nak pergi hospital ni. Sebenarnya anda melakukan satu kezaliman pada anak anda, masa depan anak anda ni, ya. Tulang paha kalau patah dia akan berselisih. Sebab apa? Sebab otot paha ni besar dan kuat, ya. Depan dan belakang tepi semua ni ada otot. So bila patah dia akan berselisih, ya. 2 ke 3 cm, ada yang 5 cm berselisih. Kalau anda pergi tradisional, ya, berubat kampung, saya ni bukan anti, cuma ada benda boleh, ada benda tak boleh. Cuma saya minta anda ke hospital dulu. Kalau dia bercantum dalam keadaan berselisih ni, pendek kaki anak anda, ya. Dia masuk besi untuk letak balik elok-elok supaya cantum elok-elok. Besi tu boleh buang kemudian, ya. Kalau dia bercantum pendek, nanti tempang anak anda, ya. Tempang anak anda. Faham, ya? So saya harap lepas ni tolong fikir balik, ya. Datang ke hospital dulu. Ingat pesan saya ni, saya dah sampaikan dah. Saya dah berlepas diri daripada tanggungjawab saya. Mungkin saya mewakili doktor-doktor lain dekat hospital ni, yang kat hospital, ya, yang mungkin tak tersampai kepada anda. Tolong share video ni supaya lebih ramai orang boleh manfaatkan apa yang saya cakap ni, ya. Baik. Boleh tak urut? Boleh tak nak urut? Okey. Ini soalan yang memang awak suka tanya. Sama ada sebelum pembedahan atau selepas pembedahan. Boleh tak nak urut? Urut ni memang sedap kan? Best urut. Memang best. Kalau kita lengur-lengur, memang sedap urut, ya. So urut ni, apa yang saya boleh pesan di sini, kalau berlaku kepatahan pada peringkat awal, jangan urut dulu, jangan urut dulu. Ke hospital dulu, x-ray, tengok dulu, pastikan dulu patah ke tak patah, ya. Patah ke tak patah. Kalau patah memang tak boleh urut, ya. Patah pula ada jenis yang ada luka, ada jenis yang tak ada luka, ya. Open fracture atau close fracture, lain rawatan dia. Yang ada luka ni memang kena bagi antibiotik dulu. Kalau kuman masuk nanti, kuman makan tulang kita habis, ya. Panjang ceritanya, menanah apa semua, ya. Urut, apa masalah urut? Kadang-kadang tekanan tu satu sakit, yang kadang-kadang boleh buat jadi lagi bengkak, ya, pendarahan, ya. Yang ketiga, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman juga. Kita panggil cellulitis, ya, jangkitan kuman pada kulit. Jadi semua benda ni saya minta anda ke hospital dulu, tanya doktor dulu, ya. Dah masuk besi contohnya, ya. Dah masuk besi contohnya, atau kalau tak masuk besi pun ada kepatahan yang tak payah masuk besi, tuan-tuan perempuan. Doktor bukan suka sangat nak masuk besi ke buat pembedahan ni. Kita kalau boleh tak nak buat pun pembedahan. Kenapa? Kalau tak ada kerja, takkan nak cari kerja, betul tak? Jadi kita kalau boleh kita tarik dan semin saja. Kita akan tarik dan semin saja. Mungkin tak payah masuk ward pun, ya. Masuk ward mungkin untuk pemerhatian bengkak sangat, masuk ward. Kita tengok, takut nanti ganggu peredaran darah, nanti hitam jari-jari ni, nanti mati tangan tu. So kita cuma nak yang terbaik untuk anda saja. Kita nak yang terbaik untuk anda saja. Okey, kejap ya, saya baca sikit. Okey, terima kasih, ya, Puan Aimi Nadia share, anak saya patah tulang siku, ya. Bagi siku, doktor tak jadi operate, masuk wire. Sebab apa? Lepas tarik tulang kata okey, tak, cuba perlu x-ray semula. Okey, anda lihat, ya. So ini antara bukti. Terima kasih kongsi, ya, Puan Aimi. Tulang siku patah supracondylar humerus ni, ya, ataupun distal humerus contohnya yang Puan Syamimi Izati share, distal radius fracture contoh, ya. Kalau kepatahan tu berlaku,
macam supracondylar humerus yang tulang siku tadi, kita ada 3 grade, jadi 3 tahap. Tahap pertama dia tak beralih pun, ya. Dia tak beralih pun. Kita boleh cuma semin pun dah cukup, ya. InsyaAllah patah tu kalau dalam 3 minggu tulang baru dah tumbuh. Kalau orang baby, anak-anak umur 5-6 tahun ni, dia ambil masa 3 minggu untuk tulang tulang baru tumbuh, ya. So dia dah melekat. So kita boleh cabut wire tu kalau perlu wire. Ada kes yang pertama tak payah wire pun, ya. Kalau grade 2 atau 3 baru kita tarik dan mungkin masukkan wire. Wire tu macam lidi saja, tuan-tuan. Macam lidi untuk pastikan patah tu duduk elok. Nak masukkan apa lagi, kami tak masukkan skru pun, bukan masuk besi, just wire tu untuk pegang sahaja sementara tulang tumbuh dengan elok. Lepas 3 minggu kita cabut lah. Ya, semin tu pun biasa 3 minggu saja. Ada yang 4 minggu bergantung pada jenis kepatahan, ya. So tengok contohnya tadi. So tak perlu operate, tarik saja. 3 minggu dah boleh start pergerakan, ya. Buat x-ray balik. So kenapa 3 minggu? Sebab 3 minggu masa diambil untuk tulang baru tumbuh. Berbanding dengan orang dewasa macam kita 6 minggu, 6 hingga 8 minggu. So double the time. Memang sebab kita cakap tadi, saya cerita pasal penyembuhan tulang ambil masa lebih lama untuk orang dewasa, ya. Okey. Kenapa kena semin? Prinsip dia sama saja. Anda tahu zaman dulu ada juga yang datang ke hospital, ya, datang daripada, ya, lepas rawatan tradisional, datang ke hospital sebab apa? Tangan merah-merah, dah ada cellulitis, jangkitan kuman merah. Sebab apa? Dia pasang ada buluh. So dia balut, so tangan tu dia sensitif kalau ada buluh tu. Prinsip dia sama. Kita panggil immobilization, tak nak bagi bergerak tulang tu, ya. Nak reduction, betulkan kepatahan dan pegang supaya kepatahan tu tak beralih sementara tulang tumbuh. So zaman dulu tak ada doktor, ya, ada yang rawatan tradisional. So dia guna cara macam ni. So zaman moden kita tak gunalah buluh kat hospital, ya. Kita guna semin. Kita guna semin, ya, POP, plaster of Paris nama dia. Ada yang ringan, kita panggil fiberglass pun ada, ya. Ada juga brace, kita panggil functional brace, bergantung kepada kepatahan tu. Nanti kita boleh cakap lah, boleh jumpa, ya, bergantung kepada kepatahan. Okey, kalau patah tulang distal radius ni bahagian pergelangan tangan, ya, bila boleh start fisioterapi? Okey, bergantung pada usia. Kalau orang dewasa, biasa selepas 6 minggu buka semin tu, ya, tengok x-ray, tulang baru dah start tumbuh, dah boleh start fisioterapi, ya. Dah boleh start fisioterapi 6 hingga 8 minggu. Kalau kanak-kanak biasa 3 ke 4 minggu. Kanak-kanak biasa dia baik sendiri. Budak-budak dia rajin gerakkan siku, pergelangan tangan, dia rajin buat fisioterapi. So kadang-kadang budak-budak kita tak risau sangat. Masalah orang dewasa, ya, orang dewasa ni kurang rajin sikit. So kadang-kadang sendi tu keras, nak gerak tu ketat. Jadi kita kena rajin buat exercise, fisioterapi. Okey, terima kasih kepada yang tanya soalan. Okey, soalan seterusnya, ada soalan seterusnya? Ada soalan tak? Saya tengok sikit, ya. Okey, tak ada. Okey, sekarang pukul berapa? Dah setengah jam, ya. Ada soalan? Cerita pasal kecederaan pada kanak-kanak, kepatahan dan juga kecederaan sukan, ya. Jadi saya ambil kesempatan di sini, kalau ada masalah kanak-kanak yang berlaku kepatahan, saya minta anda semua ke hospital dulu untuk buat x-ray. Itu kesimpulan saya pada hari ini. Kanak-kanak, ya, ada beberapa kepatahan yang biasa berlaku. Satu, kecederaan semasa lahir, iaitu kepatahan tulang selangka, kecederaan saraf tengkuk, dan juga apabila semakin besar berlaku kepatahan yang biasa ialah pada pergelangan tangan dan siku, ya, pergelangan tangan dan siku akibat bermain, biasa bermain bergurau, di taman permainan semua tu. Dan apabila berusia dalam belasan tahun, anak kita ni mula bawa motor, motosikal lah masalah kat Malaysia ni saya rasa, ya. Motosikal ni tuan-tuan puan-puan, dia tak pernah salah. Kalau anda tanya yang bawa motor, tak ada yang aku salah pun, mesti salah orang lain. Ya, dia langgar lampu merah pun salah orang lain. Dia ciluk ikut mana-mana pun salah kereta langgar dia, kereta yang impede dia.
tak pernah salah dia lah. Tu ini conclusion dia. Dia tak pakai helmet pun bukan salah dia, ya, semua salah orang lain. So tuan-tuan puan-puan, anda nak bagi anda bawa motor, pastikan ada lesen dulu, ya. Jangan langgar peraturan jalan raya. Anda nak bagi nasihat dekat anak anda sendiri pun kena ikut peraturan dulu. Kalau tidak, mulut kita ni tak masin, kita nak bagi nasihat ke orang tapi kita tak buat, tak jadi. So kita kena buat dulu. Jadi kalau anda sayang anak anda kena sayang diri anda dulu. Anda nak suruh anak anda pakai helmet, anda kena pakai helmet dulu. Anda nak suruh anak anda solat, anda kena solat dulu. Boleh, ya? Jadi bukan ustaz ni, cuma inilah, ya, saya berpesan. Saya pun pesan kat diri saya juga ni, ya. Okey, jadi bila balik pada cerita tadi, kalau dah mula bawa motor, kepatahan yang paling kerap berlaku ialah kepatahan tulang paha dan beting. Okey. Jadi pesanan saya, sentiasa bawa ke hospital dulu untuk elak masalah-masalah yang mungkin timbul kerana salah diagnosis, kita tak tahu, ya. Elakkan pergi ke tradisional, ya. Terus ke hospital dulu, ya. Pastikan apa jenis kepatahan dan dengar cakap doktor dulu, bincang dengan doktor dulu. Ya, okey, ya. Okey, saya rasa tu saja. Ada persoalan sebelum saya berhenti? Okey, saya rasa tu saja. Saya harap perkongsian saya hari ini membantu dan bermanfaat untuk anda. Harap boleh kongsikan website saya tadi. Website saya salah seorang penulis untuk online website, dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Ada juga translation dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau anda boleh pergi website ni, nama website tu Malaysian Medical Gazette. Malaysian Medical Gazette. Sambung, Gazette, GAZETTE, mmgazette.com. mmgazette.com. Kalau anda boleh ke saya punya YouTube juga, ya, Dr. Mahyudin Muhammad. Di sana bahagian hujung slide tu saya ada share pasal website ni, ya. Saya rasa di Facebook live, di Facebook page saya pun ada saya tulis. Kalau anda boleh tengok di sana, ada banyak artikel saya dah tulis, dah lebih daripada 30, hampir 40 artikel. So insyaAllah akan dibukukan nanti, ya. Anda boleh baca, ya. Ada banyak kondisi-kondisi yang saya dah tulis sejak 2013 saya dah tulis. So insyaAllah anda boleh baca, ya. Senang nak faham. Kalau tak faham, nanti anda boleh PM. Kalau nak PM, boleh PM, tapi saya tak boleh jawab, tak sempat nak jawab, dan saya rasa kurang beretika untuk berjawab. Saya bukannya kerja saya ni, ya, bukan freelance bagi online consultation, ya. So apa yang saya kongsikan di sini supaya ramai dapat manfaat, ya. Saya ambil soalan, mungkin saya buang semua detail, ya. Kita letak information yang perlu saja, kita kongsi, jadi ramai orang dapat manfaat, ya. Masalah anda juga ramai orang lain yang ada masalah yang sama. Okey, faham, ya? Okey, saya rasa tu saja buat hari ni. Saya mohon maaf, ya, kalau ada salah silap. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita buat sesi ni lagi, ya. Doakan saya, doakan ahli keluarga saya, doakan semua umat Islam, ya. Doakan semua umat Islam agar kita sentiasa berada dalam hidayah, ya, berjaya dunia akhirat, ya. Okey, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.